Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pendengar Apa UFM pada malam ini 9:36 malam, dan ternyatanya di sini Gigo bersama dengan partner Gigo pada malam ini, saudara Zol. Okey Zol. Yap. Sebenarnya malam ni special sikit lah, sebab betul. kita ada jemputan khas, tetamu kita ni kan, di Konti, yang merupakan salah seorang calon ahli Parlimen Belia Malaysia 2014. Kita nak tahu siapakah beliau kan. Okey. Dan sekarang ni ada bersama saya lah Cik Suhail. Okey, Cik Suhail. Nak panggil Cik ke? Kita santai-santai je lah kan malam ni. Okey. Alright. Boleh kenalkan diri tak Cik Suhail? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Urban Youth FM Suara Belia Bandar. Waalaikumsalam. Atas jemputan ya. Jadi nama saya Suhail bin Muhammad Kamaruddin. Dan pada tahun ini tahun yang pertama pelancaran Parlimen Belia Malaysia, insya-Allah saya menawarkan diri sebagai calon bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Okey. Dan nombor calon saya ialah WKL 0015. Ingat nombor tu, cik. Ingat nombor tu. Nombor wajib ingat. Nombor tu penting. Okey, Suhail. Sebelum kita mulakan dengan isu kita selepas ni kan, kita nak berkenalan sikit lah dengan Suhail kan. Boleh panggil Suhail Boleh. Boleh ke? Ada nama manja lain? Alamak. Nama timang-timangan. Timangan. Saya waktu saya belajar dulu orang panggil saya Jebat. Patutlah ke depan. Orang Melaka. Itu time masa belajar lah kan, Jebat. So nak tanyalah Suhail, dah berapa lama dah berkecimpung dalam dunia belia Dia saya mula aktif sebenarnya start daripada tingkatan 3. Saya terlibat dengan program Rakan Muda. Okey. Dan lepas tu saya terlibat dengan program Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda. Okey. Dan saya tak langsung menyertai beberapa program anjuran belia-belia pada waktu itu, pertubuhan belia pada waktu itu. Dan cuma saya boleh sebut secara aktifnya mungkin lepas saya belajar lah. Sebab waktu saya belajar saya sibuk dengan Majlis Perwakilan Pelajar sebagai Susah Agung dan sebagainya. Jadi lepas habis saya belajar dan saya kerja, saya mula libatkan diri secara aktif dalam program Rakan Muda dan seterusnya menjadi ahli kepada Angkatan Belia Islam Malaysia wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Okey, Abim lah kan. Abim. Itu dia. Bukan cancalang orang ni. Semua ada jawatan ni kan. Alamak. Macam mana Suhail agihkan masa Suhail? Kita ada 8 jam, kita ada 24 jam sehari. Saya pecahkan kepada 3. Okey. Kan 8 kali 3 24. So 8 jam pertama tidur. Kononnya lah 8 jam kan. Kononnya lah. Dan 8 jam lagi saya kerja. Okey. Dan 8 jam lagi saya free. Takkanlah saya mandi 8 jam. Kan, jadi daripada 8 jam tu saya mandi sejam ke, makan sejam. Jadi kita masih lagi ada lebih kurang 6 jam dan sebagainya. Itulah masa yang saya gunakan untuk buat program-program belia ni. Jadi program belia ni sebenarnya waktu saya rehat sebenarnya. Dia bukanlah satu program yang boleh sebut sebagai yang memenatkan, tak. Dia sebenarnya waktu kita nak rehat, buatlah program belia. Saya buat program masyarakat Saya pergi ke universiti, train pelajar universiti, latih dalam debat dan pidato. Itu kerehatan untuk saya lepas waktu kerja. Jadi saya pergi kadang-kadang lepas maghrib, kadang lepas kerja kan, pergi buat program ziarah kasih dan sebagainya. Adalah aktiviti yang sebenarnya orang kata boleh je pergi lepak kat mana-mana. Tapi kita guna waktu tersebut untuk buat program-program kita. Jadi tak tunggu nak kena ada banner baru nak buat program, tak. Dia benda tu boleh jalan macam tu je. Kita ada rakan-rakan WhatsApp, Facebook dan kita gerakkan. Itu cara saya buat laksanakan program. Inisiatif kita kan. Itu kira macam inisiatif macam Faizal cakap lah tadi kan. Boleh bezakan waktu kerja, bezakan waktu rehat, lepas tu waktu lapang, dan Suhail isi waktu lapang tu dengan aktiviti belia, bantu belia-belia kita kan. Betul lah. Itu sebenarnya tips sebenarnya tu kan. Untuk mungkin kat luar sana
mungkin yang tengah mendengarkan Suhail ni ataupun mengenali Suhail, kan, calon ni tau, calon. Saya ulang nombor. Saya ulang dulu, WPKL 0015. 015. Ingat tu, okey. Dan pada malam ini macam biasa kita akan buka satu topik mengenai Parlimen Belia Malaysia yang begitu hangat baru-baru ni. Baru semalam cerita dia kan. Yang terhangat di pasaran lah. Sebab semalam ialah sesi pengenalan calon bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Dan yang saya ada di situ. Memerhatikan sekitar suasana suasana pengenalan calon tu kan. Memang Malam manifesto. Yes. Memang seronok lah tengok kan. Tengok macam mana calon-calon ni yang betul-betul ada inisiatif, ada semangat yang orang cakap betul nak ubah belia ni kan. Tapi kita sebenarnya nak tahulah apa pendapat Suhail mengenai Parlimen Belia ni. Apa sebenarnya Parlimen Belia? Baik, soalan yang menarik, soalan yang sangat bagus sebenarnya untuk perkongsian rakan-rakan semua. Saya waktu tahun 2010 sebenarnya, alhamdulillah saya dijemput dan diberi kepercayaan untuk terlibat dalam program disebut sebagai Makmal Transformasi Pembangunan Belia. Jadi kami berada di dalam makmal tersebut selama lebih kurang 8 minggu. 8 minggu. Jadi kami ada 8 minggu di dalam sana untuk memberikan satu inisiatif ataupun idea baru kepada kerajaan, yang mana Kementerian Belia dan Sukan kerjasama dengan pemandu dan juga 60 orang belia yang dijemput dari pelbagai sektor dan pelbagai industri. Jadi semua berkumpul dan pada waktu itu saya diberi kepercayaan untuk jadi sebagai ketua kumpulan kepada 3 inisiatif. Jadi yang pertama, inisiatif yang di bawah jagaan saya ialah Parlimen Belia, MyCore dan juga Youth Leader ataupun The Leader ataupun pada hari ini kita kenali sebagai Program Perdana Fellow. Jadi pada waktu itulah pembentangan dan saya bertanggungjawab untuk bentangkan kepada Yang Berhormat Menteri tentang Parlimen Belia. Pada masa tu Menteri siapa? Menteri Belia dan Sukan pada waktu itu Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Syabicik. Lama dah tu. Lama dah, 2010. Jadi alhamdulillah peringkat Jabatan Perdana Menteri, pemandu, Kementerian Belia dan Sukan bersetuju kerana kita ambil model daripada 33 buah negara lebih kurang pada waktu itu sebagai rujukan kepada kita untuk melaksanakan program Parlimen Belia Malaysia ni. Baik. Itu sedikit latar belakang. Jadi orang kata apa, kalau nak bercerita tu adalah credibility sikit nak cerita, orang kata kan. Iyalah, betul lah. Sebab kita bertanggungjawab untuk bentang tu. Ya, betul. Cuma adalah beberapa perubahan. Jadi untuk mudah sebenarnya, untuk semua sekali mudah faham Parlimen Belia ni apa sebenarnya. Parlimen Belia ni bukanlah tempat untuk menggantikan Parlimen Malaysia yang sedia ada. Dia adalah satu proses pendedahan yang disediakan oleh pihak kerajaan kepada golongan muda tentang cara pelaksanaan perdebatan ataupun perbahasan usul-usul di dalam parlimen. Sebenarnya bagus, sebenarnya boleh membuka belia kita, membuka minda belia kita. Cuma dalam bahasa mudah dia, Parlimen Belia Malaysia ialah tempat ataupun platform untuk orang muda belia memberikan pandangan, memberikan teguran terhadap permasalahan dan isu negara dalam pelbagai sektor. Dalam isu ekonomi, dalam isu pertanian, dalam isu sosial, dalam isu pelbagai lagi. Mungkin pengangkutan yang mungkin kadang-kadang benda tu tak ada kaitan dengan belia kita. Mungkin ubatan, mungkin untuk kanak-kanak dan sebagainya, tentang alam sekitar, ya. Jadi kita berharap Parlimen Belia Malaysia berharap yang mana di bawah Kementerian Belia dan Sukan supaya suatu hari belia kita ini peka terhadap isu-isu negara. Bukan sahaja mengangkat soal belia, bukan lagi mengangkat soal belia nak apa keistimewaan untuk belia dan sebagainya, tapi lebih besar daripada itu ialah kita nak pandangan orang muda
terhadap isu dan permasalahan negara. Jadi barulah orang muda kita ni orang nampak kompetitif ataupun proaktif, tidak hanya sibuk dengan dunia dia saja, tapi sibuk juga tentang masa depan negara. Mungkin dalam konteks lebih luas juga kita akan angkat isu-isu dunia, nak dibawakan satu usul khas dalam Parlimen Belia Malaysia. Barulah kita punya belia kita ni bersedia untuk digelar sebagai pewaris kepimpinan negara. Jadi bagus platform Parlimen Belia Malaysia ni adalah platform untuk orang muda bincang isu negara. Bukan bincang isu belia saja. Dia boleh bincang isu belia, tak ada masalah. Tapi jangan lupa bincang isu kanak-kanak sekali. Bincang juga isu orang tua. Semua sekali. Jadi kena bincang semua sekali. Pandangan kena meluas. Kena banyak membaca. Sebab tu ahli Parlimen Belia, calon Parlimen Belia Malaysia mesti orang yang berpengetahuan. Dia mesti knowledgeable. Dia kena ada banyak ilmu, kena cari ilmu, kena baca dan sebagainya. Nanti orang kata apa, nak berdebat, nak bahas usul dan sebagainya, biarlah kita dilihat sesuai dengan nama ahli Parlimen Belia Malaysia. Dia kena alert lah dengan isu-isu semasa lah. Itu satu penerangan mengenai Parlimen Belia Malaysia. Apa sebenarnya Parlimen Belia Malaysia yang diterangkan oleh saudara kita lah, saudara Suhail. Okey, kita akan bersama selepas ini, jangan ke mana-mana sebab topik ni baru saja mula kan. Orang cakap baru warm up lagi dulu. Gear 1, gear 2 ni. Okey, gear 1, gear 2. Orang cakap kan. Sebab tadi baru pelahap sati. Itu yang semangat tu datang. Okey, kita akan bersama selepas ini, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Urban FM, Suara Belia Bandar. Okey, tadi promo Parlimen Belia Malaysia. Yang memang orang cakap cukup lama dah Parlimen Belia Malaysia ni orang heboh-hebohkan daripada tahun apa tu? 2010. Kecoh time tu. 4 tahun lah. 4 tahun berlalu kan. Sekarang ni dah 2014. So Suhail rasa dengan jangka masa yang macam ni, rasanya adakah Parlimen Belia ni akan bergerak dengan seperti yang Suhail dengar masa dulu, masa bengkel tu? Untuk orang kata apa, harapannya ialah supaya Parlimen Belia ni sebenarnya akan menjadi platform terbaik untuk didik belia kita ni peka dengan isu negara. Okey. Cuma apa mungkin di peringkat awal ni mungkin maklumat belum sampai secara menyeluruh. Walaupun masanya dah 4 tahun. Biasalah mungkin sikap kita orang Malaysia kot. Yalah. Kan pamphlet ada kat tangan pun tak baca. Pegang buah alas je. Masuk radio kan. Jadi kena kadang masuk radio, masuk TV dan sebagainya kan. Itu pun tengok apa yang nak tengok, dengar apa yang nak dengar. Kan. Jadi itu isu dia berkaitan dengan kepekaan kita sendirilah. Kadang-kadang tak boleh nak salahkan juga. Kita nak ubah mentaliti masyarakat kita ni dalam masa keadaan segera tak boleh. Tapi dalam konteks ni kita harap dan saya sendiri rasa insya-Allah Parlimen Belia kita ni akan menjadi platform terbaik dan akan bertambah lebih baik. Yalah. Mungkin peringkat awal ni ramai yang tak jelas, mungkin ramai yang tak faham, kabur lagi lah, menyangka bahawa mereka akan jadi macam parti pemerintah yang boleh buat segala macam benda untuk ubah itu dan ini. Betul. Saya katakan saya nak pesan lah kot kepada semua calon-calon Parlimen Belia Malaysia, bertenang ya. Bertenang. Jangan gaduh-gaduh jangan letak satu cita-cita yang begitu tinggi kan. Seolah-olah macam kita ni akan ubah segala sistem dan dasar dalam negara kan. Jadi minta semua sekali calon-calon tidak memberikan janji-janji yang orang kata apa, bulan dan bintang. Itu dia. Minta bertenang kan. Banyakkan membaca kan tentang isu negara pada hari ini, sebab isu-isu inilah yang kita akan angkat dan bincang. Boleh cadangkan dengan beberapa idea baru mungkin kan. Janganlah nak buat infrastruktur buat bangunan nak buat bangunan tapi aku pula tersantai sangat dah pula kan. Tersasyul kan. Sebab apa, semalam pun jumpa pun kita ala-ala remaja kan, belia-belia ni kan, walaupun ada yang hampir-hampir nak beliau pun ada. Sebab Parlimen Belia ni dia buka
umur 18 tahun ke 30 tahun. Dan semalam sempat jugalah saya lihat manifesto pula, penerangan daripada salah satu calon yang dia kata dia paling muda, umur 18 tahun. Okey. Dan dia cakap rasanya dalam Parlimen Belia tu dia seorang umur 18 tahun. So macam rentak semalam tu lah, Suhail perhatikan lah kan, dari pengalaman Suhail lah dengan daripada bengkel, lepas tu dengan yang lain-lain lagi, peringkat belia punya program kan. So daripada penerangan diorang semalam tu, adakah diorang masih lagi kabur ataupun faham sebenar-benarnya pasal Parlimen Belia ni? Itu yang saya lihat, saya nak cakap. Apa ni sebenarnya pada peringkat awal sebagai calon, peringkat awal lagi. Sebelum kita daftar sebagai calon, kena faham dulu apa fungsi Parlimen Belia Malaysia. Jadi barulah kita tak salah faham. Tak apalah, saya anggap itu mungkin salah faham kan. Kita pun jelas ya. Jadi kita pun datanglah dengan manifesto yang menyeramkan orang dengar. Oh, saya pun seram juga. Kita pun seram dengan manifesto ya. Oi. Tak terpikul nanti Kang. Dah jadi macam menteri. Jadi tak apalah. Tak apa. Semangat tu kita nak. Semangat nak menang dan sebagainya ya. Jadi cuma tinggal dalam konteks ni ialah biarlah kita bersemangat tapi ada ilmu. Biar kita bersemangat tapi tenang. Ya, betul kan? Ni sampai ada ya wujud beberapa kumpulan ya, alhamdulillah baguslah. Kononnya macam satu pakatan, bukan parti tapi satu pakatan ya, untuk memastikan undi menyembelahi mereka. Saya kira ni adalah satu persaingan yang sihat. Cuma mungkin rakan-rakan calon seperti saya kan, agar lebih bertenang juga ya, jangan sampai belum menang, belum tanding lagi kan, dah ada musuh, dah ada lawan ya. Dah jadi macam. Tapi sekarang ni saya ada dengar jugalah kabar-kabar ni daripada luar saya tak tahu daripada negeri mana ada pertelingkahan, and then ada pakatan dan ada bermacam-macam lah yang saya dengar lah kan. Dah umpamanya rupa ke Parlimen Malaysia betul. Tapi memang betul lah semalam dia punya ni kan. Macam ni lah kata, bagus sebenarnya. Semangat tu ada bagus. Cuma bersainglah secara sihat. Jangan sampai bergaduh. Kadang apa yang digaduhkan pun kita tak faham. Saya pun tak faham. Jadi gaduh kita ni dan sebagainya bukan boleh menyebabkan kemenangan kepada parti ataupun pakatan kita pun. Kan? Jadi sebab yang nak mengundi pun kita tak tahu siapa yang akan mengundi kita. Kan? Jadi minta semua bertenang. Kan? Ini ada saya dijemput dalam beberapa grup kan. Jadi dalam beberapa kumpulan ni saya dah perhati ya. Ada pelbagai lah kaedah dan strategi untuk menang dan sebagainya. Saya kira bagus sebenarnya, bagus dari sudut strategi tu. Cuma kita kena tengok realiti. Kita kena realistik. Adakah dengan kempen yang kita buat ada yang turun ke universiti, yang turun ke pasar dan sebagainya. Betul. Okey. Jadi masalahnya kita kena realistik. Adakah mereka ni akan jadi pengundi? Sebab kita kena fokus. Orang yang kita nak minta nak buat promosi dan kempen, biarlah mereka yang telah mendaftar sebagai pemilih. Itu yang penting. Online tu. Barulah kita punya kempen tu berkesan ya. Jadi kita bakat-bakat. Saya ulang balik yang minta semua, jangan terlalu, boleh serius tapi jangan terlalu over excited. Relax. Minta relax. InsyaAllah. Kalau dah rezeki orang kata kan. Iyalah. Dia bukan rezeki sangat pun jadi pemimpin ni, jadi ahli parlimen bila ni, dia ada satu tanggungjawab. Tapi kalau nak berbangga dengan kita punya jawatan, kita jadi ahli parlimen Belia Malaysia, saya nak bacakan satu hadis Nabi SAW kan? Barulah betul kan. Jadi saya baca ayat ni, hadis ni ketika mana saya dijemput oleh Bernama TV tentang konteks politik. Kita kena ingat sabda Nabi SAW, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Nabi kata kullukum ra'i, kamu semua ni adalah pemimpin. Tapi the problem is, Nabi sebut
wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tapi kamu semua ni akan disoal, dipertanggungjawabkan terhadap apa yang kamu pimpin. Jangan seronok sangat nak jadi pemimpin ni. Jangan seronok sangat nak jadi ahli parlimen belia ni. Seolah-olah seronoknya jadi ahli parlimen belia Malaysia ni. Kan? Akhirnya apabila kita dah capai takut-takut kita tak dapat tunai tanggungjawab dan peranan yang sebaik mungkin, nanti menjadi beban pula kepada kita nanti. Ya, betul. Biarlah kita ni ada ilmu sebelum kita buat satu benda. Minta semua bertenang ya. Sabar. Pakat berkawan lah kan. Janganlah orang musuh kawan-kawan ni. Tapi setakat ni yang saya perhatikan lah dalam wilayah ni, Alhamdulillah, macam semalam pengenalan calon tak ada perkara-perkara yang menakutkan lah terjadi. Tapi manifesto menakutkan lah. Manifesto punya tu memang saya pun tak sanggup nak sebut kan. Mungkin anda boleh tengok jugalah dekat dalam website APBM. Kat sana pun anda boleh perhatikan setiap negeri ada manifesto masing-masing. Dan mungkin ada yang senior macam Suhail jugalah kan. Sebab saya difahamkan juga Suhail ni antara senior dalam Persatuan Belia ni, dan yang banyak mengetahui selok-belok pasal parlimen belia. Dan bila keterangan ni tak sampai kat dorang, kan, itu yang kadang-kadang ada yang saya dapat tahu daripada sahabat-sahabat dekat belah negeri lain lah, yang kata kenapa penerangan dia tak tepat. Ada cakap promo keluar tapi orang tak faham. Macam-macam faktor lah yang tapi ni kan. Tapi sebenarnya saya nak respon. Kadang-kadang bila kita tak jelas, mana boleh kempen promo thriller tu mesti panjang. Thriller dekat TV. Iyalah. Dia tak cerita penuh. Ataupun iklan kan, mana ada orang cerita penuh. Jadi nak tahu lanjut, kena buka website. Ini zaman Google ni. Semua ada. Ini handphone, Facebook, WhatsApp. Kita kadang-kadang tak jumpa kot Internet Explorer ataupun Google Chrome. Jadi kan, kadang-kadang kita lupa nak guna telefon ni, sebenarnya guna juga untuk Google. Jadi masalah dia bukan masalah orang. Kadang-kadang masalah di kita sendiri sebab kita tak usaha nak cari maklumat tambahan. Inisiatif lah. Tadi kita sebut inisiatif kita sendiri, betul. Sebab dunia sekarang hanya ujung jari. Ya, betul. Dengan tak nak kan, kalau macam suara-suara cakap Facebook, WhatsApp je, just untuk seronok-seronok je, macam mana kan? Betul. Bila kita kena ubah lah. Ya, betul. Jangan nak tunggu suap aja. Tapi kadang-kadang dah suap depan mata pun tak nak. Itu masalah tu. Ego tu. InsyaAllah. Mungkin darah muda lah masing-masing kan. 18 tu kira memang umur yang orang cakap boleh ke dia ni? Itu yang selalu dipersoalkan lah kalau umur 18. Tapi baru nak kenal dunia lah. Kita tengok je kan macam mana diorang berkempen secara sihat nanti kan, dekat dalam KL, mungkin kat negeri lain pun sama. Dan kita pun kat sini pun makin lama dah makin panas. So kita cool dulu kan, sejukkan, relax kan. Dan saya tengok sekarang ni ramai juga pendengar yang mungkin tertarik dengan isu pada malam ini. Alhamdulillah, kita akan bersama selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Urban UFM, Suara Belia Bandar. Okey, kita bersama lagi di Urban UFM, Suara Belia Bandar pada malam yang istimewa ini. Bersama tetamu istimewa kita juga, salah seorang calon ahli Parlimen Belia Malaysia kan, Saudara Suhail Mohammed Kamarudin. Okay. So Suhail, kalau awak nak tahulah, kat sini kita orang ni lebih kepada inisiatif untuk mengangkat suara belia juga kan. Kira bukan YB lah kat sini. Memang bukan YB lah, tapi kita orang akan dapatkan maklumat mengenai semua aktiviti belia kan. Yang seperti mana kita ni merupakan radio internet inisiatif di bawah Majlis Belia Wilayah Persekutuan untuk memberi pelbagai pendekatan yang positif kepada warga belia bandar. Okey, itu cerita pasal bandar. Tapi kita tak tahulah cerita pasal belah-belah di luar bandar. Luar bandar ni kan, macam mana pula diorang punya persediaan, macam mana diorang punya kempen. Itu kena turun padang juga, kena tengok kan. Macam kita ni semalam kita dah nampak lah pengenalan calon dia macam mana, dan hari ni rasanya dah mula bergerak lah masing-masing calon kan. Dan antaranya macam Saudara Suhail hari ni mengambil kesempatan di UFM untuk
memberi penerangan dan mengeksposkan diri sendiri. Berkempen lah ni, sesi berkempen. Seperti mana macam semalam saya dah berjumpa dengan semua calon, hampir kesemuanya. Saya telah edarkan kad kami di sini. Jika anda rasa anda ingin utarakan pendapat anda ingin memperkenalkan diri anda dan anda ingin kempenkan diri anda, boleh datang kat kita ni dan hubungilah Encik Khairul. Tak ada masalah, kita akan set masa. Tapi tertaluk pada terma dan syarat lah. Sebab siapa awal dia dapat, siapa lambat dia tak dapat. First come first serve lah. First come first serve. Sebab tinggal seminggu lagi, minggu depan memang kita buka untuk semua calon lah. Kan, sepanjang seminggu depan tu memang kita buka untuk semua calon untuk kempen. Yang penting kempen ni percuma. Yes. Ini percuma. Free mileage. Yes, very free. Memang free. Nak bantu bagi menang. Betul tu. Kita orang kat sini memang nak membantu anda semua kan. Sebab semalam kita tengok masing-masing bersemangat tu yang memang saya tak sangka Parlimen Belia Malaysia akan mendapat perhatian sebegitu hebat. Pasal saya semalam bertugas di konti kan. Tak Itulah. tahu semua dengar lah. Itulah. Semalam awak dekat konti bersama cantik manis. Manis tak? Manis. Manis lah. Kan. Okey, Suhail. Tadi kita dah cerita mengenai apa itu Parlimen Belia. Kita pun dah cerita mengenai rentak Parlimen Belia sekarang ni kan. Macam mana pergerakan, macam mana calonnya, macam mana yang faham ataupun penerangan yang betul ke tak betul ke kan. Kita jelaskan lah tadi. Jadi sekarang ni kita lebih detail kepada saudara Suhail. Memperkenalkan diri untuk calon pula. Okey. Baik. Ni kempen lah ni. Ni nak dah masuk isu kempen pula. Kempen. Kan. Jadi saya mengambil kesempatan lah dalam terima kasih kepada Urban Youth FM. Saya mengambil kesempatan ni untuk orang kata apa, selagi umur masih ada. Macam last term ni. Lepas 30 tak boleh masuk dah. Jadi sekurang-kurangnya kita merasa lah. Yelah kan. Parlimen Belia Malaysia ni macam mana rasa dia, sekurang-kurangnya kita pernah menjadi sebahagian daripadanya. Dan untuk menjadi sebahagian ni takkan menjadi kenyataan kalau saya tak menang. Jadi kena betul. menang. Jadi kena menang Untuk kan. menang kena kempen. Kan? Kita dah ada platform macam tadi lah cakap. Kena pandai research. Kena pandai research. Google ada, Internet Explorer ada kan, macam-macam ada. Kita pun bagi juga sebenarnya. Saya turun padang macam tadi lah cakap. Dah tolong suap kan. Cuma nak telan ke tak nak? Itu je. Punya ke nak telan. Itu je kan. Kau pun nak luahkan balik keluar je. Jadi saya punya manifesto ataupun tagline lah. Tagline. Belia berjasa, aset negara. Kenapa saya cakap belia berjasa, aset negara ni? Sebab belia yang berjasa ni sebenarnya, belia ni adalah aset kepada negara. Tapi untuk menjadi aset kepada negara, mestilah belia yang berjasa. Kalau belia yang tak berjasa, yang menyusahkan, yang memayahkan, dia bukan aset kepada negara. Jadi belia yang menyusahkan dengan aktiviti tak berfaedah, dengan jenayahnya, dengan rempitnya, dengan dadahnya, dia bukan jadi aset tetapi dia menjadi liability kepada negara. Beban pula kepada negara. Kan? Jadi hasratnya saya masuk Parlimen Belia Malaysia ni ialah untuk mengangkat suara belia dalam soal pembangunan negara, kan, dalam soal pembangunan negara dari pelbagai sektor, daripada pelbagai subjek. Tujuannya untuk apa? Untuk menunjukkan jasa kita. Sekurang-kurangnya dalam perjuangan kita untuk mengangkat sesuatu isu, untuk membawa sesuatu isu negara ke peringkat yang lebih tinggi, maka kita katakan mungkin itu boleh menjadi sebahagian daripada jasa kita. Sebab nak bagi pandangan mestilah dengan fakta, dengan kajian, ya. Jadi barulah kita katakan sebagai sebahagian daripada jasa kita sebab berkhidmat sebagai ahli, orang kata apa kalau dah berjaya nanti sebagai ahli Parlimen Belia Malaysia ni, sekurang-kurangnya adalah buah tangan yang kita katakan inilah perjuangan yang saya duk sebut selama ni di dalam Parlimen Belia Malaysia, alhamdulillah diterima oleh kerajaan. Itu matlamat dia. Jadi kalau dispesifikkan kepada isu, saya kata pelbagai isu saya akan angkat. Kalau katakan
pada hari ini mungkin isu kos sara hidup. Mungkin kita akan tekankan kos sara hidup, tapi pada masa akan datang kita belum pasti ada isu-isu yang baru juga kita akan angkat. Bukan isu kos sara hidup ni belia saja. Kita akan cerita dan saya berhasrat saya akan bawa isu kos sara hidup ini dalam konteks yang lebih luas, bukan sahaja belia. Maknanya dalam konteks kepada peniaga, kepada ibu dan bapa, kan? Bukan yang umur belia lah. Orang kata macam mana mereka nak sara anak-anak pada masa akan datang dengan hasil kos sara hidup ni akan berkesan kepada pendidikan. Pendidikan mungkin semakin tak berkualiti. Sebab apa? Sebab mungkin mak dan ayah dah tak mampu nak beli buku yang lebih banyak untuk latihan. Tak boleh hantar nak pergi ke tuition. Sebab kos sara hidup menyebabkan kesan secara tidak langsung kepada perkara-perkara yang lain. Jadi isu ini kita akan angkat dan saya bercadang untuk angkat contoh lah sebagai satu contoh isu lah. Tapi pada masa akan datang sekiranya ada isu-isu yang lain juga kita akan angkat. Saya akan sebutkan dalam konteks yang lebih luas. Misalnya mungkin pada hari ini kita lihat contoh hari ini kan penuh dengan jerebu kita masalah jerebu. Jadi sekiranya saya diberikan peranan pada waktu itu, kita akan angkat juga soal kelestarian alam sekitar. Disebut sebagai environment, sustainable environment. Jadi dalam konteks ni kita nak sebut apa peranan kita mungkin boleh tanya pihak kerajaan ataupun kita boleh sebut sebagai memberikan beberapa cadangan dan idea ataupun idea kepada pihak kerajaan dalam konteks untuk memastikan kelestarian alam sekitar ini terjamin dan sebagainya. Ini nak sebut sebab itu saya nak sebut berulang kali pada hari ini para calon Parlimen Belia Malaysia kena ingat Parlimen Belia Malaysia bukan hanya untuk cerita dan angkat isu belia. Bukan. Dia adalah platform dan tempat untuk kita mengangkat isu-isu dalam negara dan dunia dalam konteks dalam pandangan pada sudut fikiran orang muda. Kita kena cerita tentang soal mungkin soal pendidikan kepada kanak-kanak. Kita mungkin kena cerita tentang soal kebajikan kepada golongan pesara, kepada golongan yang orang tua misalnya. Yalah. Jadi pelbagai konteks kita boleh pergi mengikut peredaran zaman, isu semasa dan sebagainya. Jadi barulah kita boleh dilihat sebagai orang kata orang biasa orang sebut apa, belia adalah pemimpin masa depan. Barulah kita boleh kata kita ni adalah pemimpin masa depan kerana keprihatinan dan kepekaan kita terhadap isu-isu negara. Jadi tak layaklah kalau kita nak jadi pemimpin pada masa akan datang kita duduk sibuk hal belia saja. Saya pusing-pusing kat situ. Pusing-pusing balik kat situ. Yalah. Kita bukan selama-lamanya belia. Jadi biarlah kita berjuang bukan untuk belia saja. Tapi kita berjuang, kita mengangkat, dan saya sendiri ini manifesto saya lah, adalah untuk mengangkat isu negara, isu masyarakat ke peringkat yang lebih tinggi, diperbahaskan dalam Parlimen Belia Malaysia, supaya kerajaan mungkin boleh buat satu perubahan kepada ke arah yang lebih baik, insya-Allah. Insya-Allah. Hasratnya barulah kita boleh kata belia berjasa aset negara. Itu dah satu orang cakap kempen daripada Suhail kan. Saya pun dengar hampir terpengaruh juga. Mungkin pengaruh tak terpengaruh itu tak penting. Penting diri saya. Kan? Tapi kita sebenarnya macam sebelum ni pun ada panggil daripada Perak, Saudara Rizmil. Dan kita pernah panggil Saudara Syaril sebelum ni. Ada juga feedback lah, macam tanya kenapa calon ni saja, tak ada calon tu saja. Hari ni saya buktikan yang kami di Urban UFM ni memang menjaga semua calon sebenarnya. Tak kira anda daripada negeri mana, kami beri peluang. Kami beri peluang pada anda sebenarnya. Cuma usaha inisiatif anda saja. Lah, kan? Itu saja. Okey. Kita sediakan ni platform inisiatif lah. Inisiatif dia. Okey Faizal. Agak-agak dekat kita punya live chat ni. Apa yang menarik yang ada setakat ini ni? Ini ada dari kita punya pendengar setia kita, Mau Sualin.
Dia ada beritahu dekat saudara Suhail lah. Okey. Semoga saudara Suhail berjaya dengan kempennya, dia cakap. Terima kasih. Dia dah panjang lebar dengar tu. Kita main-main kita punya ni regular ni, jangan main-main, kena jaga. Dia memang regular Mak Usul Alin ni. Memang terima kasih kita ucapkan kepada Mak Usul Alin di atas ucapan dia lah pada saudara Suhail lah mengenai kempennya tu kan. Mungkin lepas ni Suhail kena betul-betul lah dengan apa yang Suhail cakap tadi kan. InsyaAllah, mudah-mudahan kita doakan. Mudah-mudahan kita harapkan itu yang kita nak sebenarnya dalam belia punya parlimen ni. Bukannya sekadar bercakap, Yes. tapi tindakan tak ada. Yeah. Itu pun satu masalah juga tu sebenarnya kan Suhail kan. Kadang-kadang kita dah planning cakap macam ni, cakap nak buat menara lah contohnya lah, menara condong lah kan. Tahu-tahu tinggalnya menara batu ni je lah. Macam saudara macam saudara Suhail cakap dia akan pick sikit. Dia olah cara dia sendiri, tapi apa yang dia ambil, apa yang dia baca sebenarnya dia tak faham, dia tak kaji kan. Betul. Sikit-sikit jadi kita tak faham apa. Dia bagi kita faham. Yep. Kan? Betul. Sebab kita sekarang ni kita sedar lah, sebab kita dah hidup dengan generasi Z katanya. Orang cakap touchscreen. Gen Z Gen Z. Sebab ini cabaran akan datang sebenarnya yang kita kena pandang. Bukan hanya cabaran hari ni, kita cerita asyik belia. Macam Suhail lah cakap kan. Cerita asyik belia, tapi yang akan datang kita tak sedar yang adik-adik kita ni dah membesar. Dan kita ni akan bagi legasi kita pada dia. Yes, waris. Adakah betul ke cara kita bawa ataupun tidak, itu yang penting. Adik kita akan jadi belia. Kita akan jadi tua. Yes. Kita akan jadi tua. Dia jadi belia, kita jadi beliau. Kita biarlah berjuang di semua peringkat. Betul. Orang kata apa faedah kita dapat kalau kita berjuang untuk orang tua? Kita akan tua dan manfaat tu insya-Allah kita akan dapat. Betul. Untuk kita berjuang untuk orang muda, apa kita dapat? Kita akan kahwin. Anak kita dapat manfaat. Yes. Jadi pandangan kita tu biar lebih luas. Barulah orang kata belia yang berkaliber, belia yang proaktif, ada wawasan. Dia bercakap, kita nampak macam tidak ada kepentingan untuk dia pada waktu itu. Betul. Memang tak ada kepentingan untuk dia pada waktu itu. Isu dia tentang mungkin kos hidup untuk orang tua. Ada kos saraan dan sebagainya. Betul. Tapi dia akan tua. Betul. Dan manfaat itu akan diperoleh untuk dia juga pada suatu hari nanti. Itu sebenarnya. Kalaupun dia berjuang untuk orang muda, untuk kanak-kanak sebagainya, yang akan dapat manfaat itu mungkin anak-anak mereka, cucu-cucu mereka akan datang. Tapi kalau kita ni asyik bincang tentang diri kita saja, nampak sangat kita ni soal yang penting kan diri sendiri pada waktu kita hidup sekarang. Ya, betul. Jadi itu kalau kita berjuang untuk pada masa akan datang, siapa lagi? Itu yang saya pandang sebenarnya. Kan. Sebab tu macam malam ni kebetulan kita pun dengan tetamu istimewa kita yang baru saja melepaskan kempennya tadi kan, bercerita panjang tadi, dan kita akan berehat sebentar untuk mengambil nafas sebentar. Okey, kita akan bersama selepas ni. Layan dulu lagu daripada Lahmat, Kau Tercipta hanya di Urban UFM, Suara Belia Bandar. Okey, masih lagi saya bersama dengan saudara Suhail di Konti Urban UFM pada malam ini. Baru kita mengambil angin sebentar tadi kan. Orang cakap cool down masa kejap kan, untuk kita teruskan lagi apa yang kita nak bercerita pada hari ini. Khasnya untuk calon kita saudara Suhail, untuk membentangkan apa yang ingin dinyatakan pada malam ini dan apa yang dia akan visi misikan akan datang. Okey. Dan sekarang ni pun dah jam 10.49 minit malam. Okey, kita pun dah hampir dah nak dekat-dekat ujung dah ni. Jadi saya ada satu soalan lah untuk saudara Suhail lah kan, sebab soalan ni pun sebenarnya datang daripada Presiden sebenarnya. Dahsyatnya. Presiden hantar pesanan dia ada tiba-tiba pop datang kan. Kan? Sebab dia tanya, sebagai seorang calon ahli parlimen belia, apakah matlamat ataupun target Suhail di dalam Parlimen Belia Malaysia sebenarnya? Baik. Soalan yang cukup cantik, soalan yang cukup jelas ya. Saya punya matlamat mudah. Matlamat saya dalam Parlimen Belia Malaysia adalah untuk
saya jadikan sebagai platform terbaik kepada diri saya untuk mengangkat isu masyarakat, isu negara, isu berkaitan dengan apa sahaja dalam negara ini, ke pentas yang betul, ke saluran yang betul, dan diharapkan dengan platform yang ada iaitu Parlimen Belia Malaysia ini, kerajaan sudi dan akan mendengar dan mengambil peduli apa yang saya cuba nak sampaikan. Sebab sebelum ini kita ada saluran yang lain, tapi kita harapkan saluran ini mungkin lebih efektif, saluran ini mungkin lebih bersifat kolektif, iaitu sifat terkumpul, mungkin lebih ramai menyatakan perkara yang sama. Jadi saya berharap dalam Parlimen Belia Malaysia ini saya boleh berperanan untuk menabur jasa dan bakti dengan fikiran, dengan idea yang kita ada untuk bantu negara menjadi negara yang lebih baik, untuk membantu kerajaan menjadi kerajaan yang lebih baik. Jadi mungkin kita ada beberapa perkara yang kita nak nyatakan, mungkin pandangan kita, idea kita pada kerajaan untuk tambah lebih baik. Saya katakan hasrat saya adalah untuk jadikan Parlimen Belia Malaysia ini platform untuk saya sampaikan matlamat dan hasrat tersebut. Jadi mungkin isu dalam negara kita ni ada banyak. Mungkin ada beberapa perkara yang mungkin kerajaan terlepas pandang, tak nampak dan sebagainya, tak tahu. Jadi tujuannya adalah untuk saya berperanan mengangkat isu-isu ini ke pentas Parlimen Belia Malaysia supaya kerajaan mengambil peduli dan cakna terhadap apa yang terjadi di dalam masyarakat, di dalam kelompok kita pada hari ini, di dalam hal berkaitan mungkin beberapa sistem dasar dan sebagainya. Dan juga mungkin saya ada beberapa perkara tak setuju mungkin dengan kerajaan. Tapi saya nak berperanan sebagai pengkritik yang baik. Maknanya pengkritik yang datang dengan cadangan. Bagaimana untuk kerajaan mungkin boleh lakukan dengan cara yang lebih baik. Mungkin pandangan kita ini boleh didengari. Saya berharap dan ini hasrat saya ialah supaya kerajaan dengar suara saya dalam Parlimen Belia Malaysia itu nanti. Dan begitu jugalah saya yakin dan percaya calon-calon Parlimen Belia Malaysia kita ni pun tujuannya adalah untuk menjadikan Parlimen Belia Malaysia ini sebagai platform terbaik untuk kita membawa, mengangkat, memberi pandangan, mengangkat isu-isu masyarakat, isu negara di pentas yang betul. Jadi tak adalah kita ni orang kata omong kosong. Tak adalah kita ni duk cakap aja. Tak adalah kita ni asyik tulis dekat dalam Facebook aja tak puas hati. Bila kita tulis kat Facebook, kita jadi keyboard warrior kan. Kerajaan tak peduli pun. Mungkin kerajaan tak, bukan kerajaan tak nak peduli, tapi kerajaan tak tahu apa yang kita tulis. Betul. Mungkin tak sampai kepada mereka. Kadang-kadang idea kita bernas, kadang-kadang pandangan kita tu bagus, relevan, rasional. Tapi apabila tak disampaikan dengan cara yang betul, maka tak sampai matlamat tersebut. Itulah tujuan sebenar saya masuk dalam parlimen. Saya menawarkan diri dengan penuh keyakinan sebagai calon Parlimen Belia Malaysia pada kali ini, dengan harapan supaya suara saya dan akan didengari, pandangan saya. Suara saja pun tak guna juga. Yalah kan, suara angin je kan. Pandangan cadangan kritikan membina kita didengari oleh pihak kerajaan supaya tidak lain dan tidak bukan untuk pastikan kerajaan dan negara kita menjadi kerajaan dan negara yang lebih baik dari semasa ke semasa. Barulah kita katakan belia berjasa aset negara. Jasa ni ada macam-macam. Ada jasa pakai tenaga, ada jasa pakai duit, ada jasa pakai ilmu, akal, ilmu, idea, pandangan itu juga jasa. Ya, betul. Jadi tulisan juga jasa, kajian kita buat juga, dan akhirnya yang hasil daripada kajian, penelitian, pemerhatian, maka kita datangkan satu cadangan, itu juga jasa. Kerana pelan-pelan perancangan itu adalah buah fikiran, maka jasa. Betul. Jadi untuk jadi berjasa ni tak semestinya berjasa tu kena angkat cangkul dan senapang baru kita kata berjasa. Berjasa dalam konteks kita ialah pandangan bernas kita, idea kita yang baik. Oleh kita boleh katakan
jasa. Jadi itulah kalau soalan presiden tu tadi, kan, kata ini hasrat saya. Bukan kalau nak popular, saya sini bukan tempat dia. Betul. Kalau nak popular, nak suruh orang kenal, apa kita akan dapat? Adakah dapat duit kerana popular? Adakah kita akan dapat pujian? Ya, mungkin dapat pujian. Tapi sejauh mana kita akan dapat pujian? Yalah. Untuk apa kita dapat pujian? Biarlah orang puji kita kerana jasa kita, bukan kerana title kita. Yalah. Bukan kerana kedudukan kita sebagai ahli Parlimen Belia Malaysia. Orang puji dan berbangga kerana jawatan saja. Itu tak bermakna apa. Tapi biarlah orang berbangga dan suka sayang kepada kita kerana kita bantu mereka menjadi, orang kata apa, ke arah yang lebih baik. Barulah orang kata apa, kalau nak berbangga pun berbangga dengan perkara yang baik. Tapi yang penting jangan pula jadi sombong dan angkuh. Saya duk bimbang, takut saya jadi ahli baru, jadi ahli Parlimen Belia Malaysia. Kan jalannya sombong seolah-olah ahli Parlimen Parlimen Malaysia. Ahli Parlimen Malaysia pun tak sesombong itu. Takut-takutnya kan. Yalah. Jasa tak ada. Kan. Tapi orang marah pula. Itu jadi masalah nanti. Kan. Bagi saya tak setuju kalau kata ahli Parlimen Malaysia, Parlimen Malaysia adalah platform untuk kita jadi popular. Bukan. Ataupun batu loncatan untuk masuk dalam politik. Itu juga bukan. Parlimen Malaysia biarlah ditetapkan di taraf dan darjat yang orang kata yang sesuai dengannya, iaitu menjadi platform untuk orang muda bincang, menyuarakan tentang isu masyarakat, bukan isu belia saja, tapi isu masyarakat, isu negara, isu ekonomi, isu sosial, isu pendidikan, isu pertanian, keseluruhan isu sains, isu alam sekitar, isu laut, sungai, semua situ. Berkait lah semuanya, kan. Semuanya disebut kaitan dengan negara lah. Isu semasa. Bukan setakat negara je, kan. Orang cakap kalau boleh konteks global pun tu, sampai ke peringkat global, kan. Barulah boleh jadi pemimpin bersaing negara lagi antara negara bagi lain. Pandangan tentang usul apa yang berlaku di Syria, apa yang berlaku di Iraq, tentang ISIS ataupun IS dan sebagainya. Jadi biarlah kita ni nampak, orang kata, pemimpin muda yang proaktif. Betul tu. Baru nampak nak popular saja. Saya kata bukanlah. Sampai di sini sajalah nanti tu, kan. Sampai cerita di sini sajalah. Takut-takut tak ada fungsi. Biarlah niat kita tu tujuannya adalah untuk bantu orang lain, untuk bantu negara, untuk bantu kerajaan, kan, ke arah yang lebih baik. Mungkin kot saya nak kata ringkaskan dia. Betul. Kalau jawapan soalan tadi, kenapa saya nak masuk jadi sangat ahli Parlimen Malaysia, majlis orang kata apa, ahli Parlimen Belia Malaysia ni adalah untuk bantu negara, bantu kerajaan, bantu dunia, bantu masyarakat ke arah yang lebih baik. Satu ayat yang orang cakap menyeluruh semuanya, menceritakan semuanya, kan. Platform ni lah platform saya. Inilah platform dia. Dia berjasa aset negara. Tu dia pecahan dia, nampak? Betul tu, kan. Okey, itu memang orang cakap, saya cukup kagum lah dengan apa yang saudara Suhail menjawab soalan Presiden tadi. Diharap Presiden di luar sana yang sedang mendengar tu berpuas hati dengan pendapat Suhail. Mungkin sekarang ni bantuan daripada Suhail dapat kepada Presiden Majlis Belia wilayah lah. Bukan Malaysia. Bukan Malaysia marah kan. Salah penerangan bahaya tu, kan. Saya nak kena sebut saya ni adalah merupakan Exco Majlis Belia Wilayah Persekutuan. Satu-satunya lah daripada Exco menawarkan diri. Mungkin Presiden kat situ kot dia bagi special. Jadi saya berharap saya kena menang, insyaAllah. InsyaAllah. Pandangan belia. Betul tu. Membawa suara orang muda terhadap isu negara kita ni di pentas belia, di pentas Parlimen Belia Malaysia, insyaAllah. Mudah-mudahan. Okey, kita pun dah sampai ke minit akhir sekarang ni, 10.59 minit malam, 1 minit lagi akan ke pukul 11. Dan saya bagi pihak Urban UFM serta sahabat saya ni, Faizal Hussein, bukan pelakon tu tau, ni DJ.
Okey, saudara Faizal, ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian saudara Suhail datang ke konti kami yang tak seberapa ni, dan diharap semoga Suhail dapat menjalankan kalau menang ni, ni kalau menang tau, diharap dapat menjalankan apa yang telah Suhail katakan tadi kan. Saya harap Suhail tidak terus memandang ke atas tanpa pandang ke bawah kan. Orang cakap apa, jalan dabik dada, tiba-tiba kan, ini Suhail ke kan. Terkejut aku kan, sebab pernah borak kat dalam konti tak ada macam tu kan. InsyaAllah mungkin tidak akan berlaku lah perkara-perkara macam tu. Dan kami juga di sini ingin mengucapkan selamat maju jaya dan selamat berkempen sekarang ni, serta selamatlah menjadi bakal ahli nanti kan. InsyaAllah. Saya nak celah siap yang kalau tu kan kita pastikan dia menang. Alamak. Kalau menang tahu pasti menang kan. Pasti menang InsyaAllah. InsyaAllah. Tapi saya juga kat sini ingin mewawarkan kepada semua calon-calon jika ada mendengar pada malam ini, jikalau anda berhasrat untuk memperkenalkan diri anda untuk berkempen di Urban UFM, kami membuka platform ini kepada anda semua. Anda boleh hubungi saudara Khairul ataupun anda pergi ke uifm@urbanu.fm, anda boleh hantar email ke kami, atau pergi ke facebook.com/urbanufm, anda boleh utarakan pendapat anda kat sana untuk bertemu kami di sini, mungkin melalui mesej kan, ataupun kami pun ada Twitter di @urbanufm. Straight je kan. Yes. Okay. Dan pada malam ini saya nak cakap kat Suhail, ada apa-apa last ucapan terakhir sebelum Suhail menjalankan parlimen sebagai calon Parlimen Belia Malaysia selepas ini? Ada ucapan tak? Pertama sekali terima kasih banyaklah kepada Urban Youth FM, sama. Suara Belia Bandar yang berterusan menyokong belia-belia kita di bandar, insya-Allah tahniah dan dia tak ada benda lain, senang je. Kepada semua pemilih-pemilih yang telah mendaftar sebagai pemilih Parlimen Belia Malaysia, bagi wilayah persekutuan, jangan lupa nombor saya. Sampai kau kempen tak ada masalah kan. Jadi nombor saya 0015 nombor 15 daripada KL, supaya mengundi saya lah. Senang je. InsyaAllah bukanlah undian tersebut sekiranya saya terpilih tu untuk orang kata apa, berbangga dengan jawatan tersebut, tapi adalah merupakan satu tanggungjawab kepada saya untuk mengangkat isu-isu masyarakat, isu negara kita ni, untuk orang kata nak bantu negara kita, dunia kita, insya-Allah yang masyarakat kita ke arah yang lebih baik. Ya, insya-Allah. Dan juga sebagai melatih jugalah diri saya untuk bersiap siaga menjadi pemimpin pada masa akan datang. Biasakan diri kena usul macam mana macam mana, berdebat macam mana ya, betul tu. InsyaAllah. Dan semoga saya doakan semoga semua calon-calon yang lain juga diberikan kebaikan, kerahmatan, dan juga semua calon-calon diharapkan mempunyai niat yang baik belaka. InsyaAllah saya yakin percaya semua niat elok belaka. Dan semoga tak adalah perbalahan, kita bersaing secara sihat semuanya. Itu yang penting. Dan matlamat, objektif kerajaan dalam melaksanakan Parlimen Belia Malaysia ni tercapai. Itulah doanya. InsyaAllah. Bukan kerana Parlimen Belia Malaysia ni kita jadi pecah belah pula. Tak nak lah biarlah dia jadi satu asbab, satu sebab untuk kita saling bersatu padu. Itu yang kita nak kan. Melahirkan belia-belia kita yang cemerlang, gemilang dan terbilang, insya-Allah. InsyaAllah. Seperti mana yang telah sebut-sebut oleh para menteri kita mengenai belia masa kini, itulah antaranya calon ahli Parlimen Belia bagi wilayah persekutuan 2014, iaitu saudara Suhail WKL 015. Ya, daripada anda yang telah mendengarkan tadi, mungkin anda ingin mengundi beliau, itu nombor dia, nombor beliau saya ulang balik, WKL 015. Okey. Dan kita akan menutup tirai pada malam ini, dan kami di sini ingin mengundurkan diri dengan sebuah lagu yang telah diadaptasikan balik oleh penyanyi bernama Bob. Dulu dia masuk AF, iaitu lagu yang dulu pernah dipopularkan oleh